Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi ada kawan-kawan minta saya komen sikit lah tentang isu polis nak siasat lah. Ada satu couple yang bawa dia punya Tesla Model 3 pusing Malaysia, tak pegang steering katanya, hands free. Jadi memang itu adalah satu kesalahan lah. Ini yang pertama sekali. Sebenarnya apa yang berlaku ialah dia menggunakan sistem autopilot pada Tesla Model 3 dia tu. Ada orang yang kata dia menggunakan sistem FSD ataupun full self driving. Tapi sebenarnya sistem FSD tu dia rasanya tak boleh betul-betul berfungsi kat Malaysia ni. Hanya boleh berfungsi ialah autopilot. Sebab FSD tu you boleh beli. Memang boleh beli, boleh bayar dan beli untuk FSD tu. Tetapi sistem tu tak akan sampai dekat you. Sekarang pasal sistem tu setengah lagi dalam mode beta. Maksudnya Tesla memilih siapa yang dia nak bagi untuk kegunaan kereta tu, dan hanya pembeli-pembeli di Amerika Utara sahaja yang akan dapat menggunakan sistem tu atas dasar beta sekarang ni. Jadi apa yang kita nampak sebenarnya ialah autopilot. Dan kita kena faham bahawa sebenarnya buat masa ini hanya ada dua syarikat sahaja yang telah menggunakan ataupun setuju untuk menggunakan sistem autonomous level 3, iaitu Mercedes-Benz dan Honda. Jadi untuk level 3 ni bermaksud you boleh lepas tangan lah kan. Jadi untuk level 1 dan level 2 tak boleh lepas tangan lagi. Level 1 tu macam cruise control biasa. Level 2 tu macam ada adaptive cruise control dan ada sedikit lane tracking lah. Untuk level 3 you boleh lepas tangan tapi mesti memerhatikan jalan. Level 4 you dah tak perlu memerhatikan jalan lah. Maksudnya you boleh tidur dalam kereta tapi ataupun baca buku ke ataupun apa ke. Sorry, tak boleh tidur, you boleh baca buku ke ataupun apa ke ataupun tengok movie ke, tapi kena berjaga supaya boleh take over kalau kereta menyuruh kita take over. Dan untuk level 5 maksudnya kita boleh tidur langsung ke ataupun tak payah ada orang dalam kereta, kereta tu boleh bergerak sendiri. Jadi level 1 dan level 2 semua tanggungjawab adalah pada pemandu. Ramai orang ingat Tesla punya FSD tu ialah level 3. Tidak, sebenarnya Tesla punya FSD ialah level 2. Walaupun dia punya keupayaan mungkin lebih canggih daripada sistem-sistem yang ditawarkan oleh GM Blue Cruise ke GM punya Super Cruise, Ford punya Blue Cruise ataupun Mercedes punya Pilot ataupun Honda punya sistem. Ini sebenarnya lebih canggih tetapi ia bukan level 3. Jadi hanya dua syarikat macam saya sebut tadi yang telah bersetuju untuk meluluskan sistem level 3, iaitu Honda. Jadi untuk Honda ni dia hanya meluluskan itu untuk satu model saja, iaitu ada model Legend dia yang top of the line punya di Jepun. Dan dia menawarkan sistem ni pada satu kereta yang ditawarkan pada harga yang sangat mahal. Kereta tu harga dia sampai $100,000 equivalent. Walaupun model yang biasa tak setinggi itu. Dan sistem Jam Pilot yang digunakan, yang ditawarkan oleh Honda ni hanya boleh berfungsi pada dalam keadaan lalu lintas sesak, di mana sistem tu beroperasi pada kelajuan, tak silap saya lah, kurang daripada 35 km sejam. Memang dia pada kelajuan rendah saja beroperasi. Dan memang dalam situasi tersebut Honda akan bertanggungjawab. Apabila sistem itu beroperasi, Honda lah yang bertanggungjawab ke atas sebarang kemalangan yang berlaku. Itu memang dia cakap. Jadi itu realiti dia lah. Untuk masuk ke level 3, seseorang kena ambil tanggungjawab. Sama dengan Mercedes-Benz, sistem yang ditawarkan ialah untuk kesesakan lalu lintas. Tapi kalau tak silap saya, untuk Mercedes-Benz mungkin dia boleh beroperasi pada kelajuan yang lebih tinggi sikit, mungkin 50 km sejam. Tapi apapun, yang ini memang kedua-dua syarikat ni telah bersetuju untuk bertanggungjawab. Dia kata dia akan bertanggungjawab bila sistem itu beroperasi. Maksudnya sistem tu hanya boleh beroperasi bila semua parameter dipenuhi. Maksudnya kereta tu dia boleh nampak depan, dia boleh sedar keliling dia, line marking elok, semua sistem parameter tu berfungsi, ada dipenuhi, dan sistem tu akan bersetuju untuk berfungsi. Pada masa itu Mercedes-Benz bertanggungjawab, pada masa itu Honda bertanggungjawab. That's what is the implication of level 3 ke atas, ialah the car has to be responsible. Betul, isunya ialah isu insurans. Apabila syarikat insurans bersetuju untuk menanggung risiko tersebut, maka sistem ini boleh dipergunakan. Ceritanya macam ni ya. Sistem syarikat insurans ni dia hidup mati dia dengan actuarial table. Jadi apabila sistem itu menawarkan risiko kemalangan yang lebih rendah daripada pemandu betul atau pemandu manusia, dan syarikat insurans akan bersetuju untuk menawarkan perlindungan kerana ia akan melibatkan kos yang lebih rendah kepada mereka. Buat masa ini tidak ada lagi yang saya tahu syarikat insurans yang akan yang bersetujulah
Kecuali mungkin yang coverage tadi tu untuk Honda dan Mercedes-Benz tu bukan pada kereta, bukan pada kita sebagai pemandu yang ambil insurans yang autonomous tadi tu. Itu Mercedes-Benz yang ambil. Jadi kalau apa-apa berlaku, kita saman Mercedes-Benz ataupun kita saman Honda. Itu cerita dia. Jadi yang ambil insurans tadi ialah Honda ataupun Mercedes-Benz. So dia orang kira macam product liability insurance dia orang lah. So dia orang mesti kena yakin, cukup yakin, dan telah berjaya untuk memujuk syarikat insurans mereka untuk mengambil tanggungan product liability untuk produk mereka ini. That's why kita tengok untuk Honda dengan Mercedes-Benz tadi, dia punya parameter operation dia very narrow. Very narrow. Dan untuk macam Ford dengan GM, saya tak pasti macam mana cara sistem insurans tanggungan dia orang, macam mana product liability dia atas pada siapa. Tapi untuk Ford dan GM memang dia boleh beroperasi atas jalan raya tanpa memegang steering. Itu memang betul ada. Jangan kata tak ada langsung. Memang dah ada digunakan di Amerika Syarikat, tetapi hanya di laluan-laluan tertentu. Dan sistem tu kalau kita tengok dalam banyak video yang ada di internet, dia memang tidak lagi berfungsi dengan cantik lah kan. Jadi antara sistem yang paling canggih sekarang yang ada ialah Google punya Waymo dan Tesla punya FSD, dan beberapa syarikat di China yang telah mula menawarkan autonomous taxi. Tapi kebanyakan sistem ni masih lagi menggunakan safety driver. Maksudnya walaupun kereta tu memandu, tapi ada pemandu yang duduk untuk mengambil alih jika berlaku sesuatu yang tidak dijangka lah kan. So teknologi-teknologi ni memang sedang dibangunkan, dan kita tengok segala video-video yang dilakukan oleh pemilik Tesla di Amerika Syarikat yang mendapat FSD beta. Memang sistem tu kiranya pada saya lah, kalau kita tengok lah, sekarang ni dia berada pada tahap budak yang baru dapat belajar membawa kereta. So kalau kata you macam baru pergi sekolah memandu dan you tak pernah bawa kereta sebelum ni, dan you kena diajar 2-3 kali kelas, dan macam itulah cara you memandu. Ada kalanya kita punya instruktor kena tarikkan steering, kena tarikkan handbrake, benda-benda macam tu, ataupun kena betulkan kita lah sambil kita tengah memandu tersebut. Tu yang kita kata intervention tadi tu. Bila macam kalau instruktor kita tarik steering, tarikkan handbrake, ataupun setengah kereta dia ada brake pedal kat sebelah instruktor, tu kira intervention lah. Jadi untuk kereta Tesla punya FSD ni, jarang kita nampak ujian yang mana pemilik buat yang tak ada intervention. Dan kadang-kadang ada intervention, kadang-kadang ada report je lah anomaly, dan kadang-kadang dia langsung gagal dan terpaksa pemandu tu berhenti dan maybe restart balik lah. Tapi selalunya intervention ada. So benda ni saya rasa memang untuk pihak polis, betul lah kalau awak bawa kereta tidak memegang steering dan tunjukkan kepada orang ramai lah satu kesalahan. Jadi bila benda tu berlaku, memang kita tahu untuk sistem Tesla tidak melepaskan tanggungjawab. Dia masih lagi level 2, dan semua kereta Tesla level 2 dah, maksudnya tak boleh lepas steering. Kalau you lepaskan steering, dan memang you dia telah melakukan satu kesalahan lah. Yes, pada mula-mula dulu Tesla ada macam satu sistem yang dibiarkan aja, kalau you tak pegang steering pun tak apa, tapi kejap je lepas tu dah ditegur kan. Memang dia orang dah tak boleh dah, you kena pegang steering tu. Kalau berapa lama saat je tak pegang steering, kereta tu akan berhenti. Saya tengok ada satu video ni dia orang buat dalam tempoh 60 saat daripada you engage. Kalau you langsung tak pegang steering, dia bagi warning first like 15 seconds, another warning at 30 seconds, lepas tu at 45 seconds warning tu jadi merah, dan kereta dah start braking after the 45th second, dan by 60 second kereta telah berhenti balik di jalan raya. Mungkin dia boleh ke tepi ke apa, saya tak pasti. Kereta yang dalam hujan tu, kereta tu berhenti langsung, dan lepas dia berhenti, you dah tak boleh guna lagi sistem tu sampai you berhenti, park dan reset balik kereta. For the rest of the journey dia tak boleh pakai. So sebenarnya yang salah di situ ialah bukannya polis salah, polis tak salah. Memang you tak boleh bawa kereta tak pegang steering. Kerana kalau apa-apa berlaku, itu memang kesilapan you lah. Itu menunjukkan kecuaian lah, jelas menunjukkan kecuaian lah, sebab sistem tersebut masih belum lagi diluluskan untuk penggunaan di jalan raya. Sistem yang Tesla diluluskan kena pegang steering, dia tak kata tak pegang steering. So bukan polis salah, itu betul apa yang polis cakap. Yang orang yang buat tu lah, buat video tu. Kalau dah buat video tu, pergi tunjuk kat semua orang, memang kenalah. Dia macam kita bawa kereta laju kan, ada video. Kalau awak tunjuk kat orang you bawa kereta laju, melanggar kelajuan, had kelajuan, of course polis akan datang siasat kan. So itulah cerita dia. Kalau buat salah, janganlah ambil video dan tayangkan kat semua orang. Sistem yang ada dekat Tesla bukan level 3, tidak boleh lepas steering. Yang FSD beta sekarang pun masih lagi level 2, walaupun keupayaan dia dah macam pelajar manusia yang baru ada macam 2-3 lesson memandu kereta. Okey, harap faham
Okey, sampai situ je video pendek kita hari ni. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan kalau dia ada membantu untuk pemahaman anda. Dan juga saya minta tolong subscribe dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, apa yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.